esok boleh menang nggak? Boleh. Nggak Irma? Can we win tomorrow? I'm not so sure. Bila daerah kecil chance lah, betul? Amanah Pakatan Harapan mana ada chance? Mungkin Sungai Besar lah. Saya baru datang daripada Sungai Besar. For the last 2 weeks, I've been shuttling between Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Oleh kerana kita harap kita menang dua-dua pilihan kecil, betul? Tetapi bila kita mula Kuala Kangsar sangat sejuk， 冷冷啊，对不对？看来好像是不大有希望lah. Tetapi sekarang esok hari undi ada ya suara-suara kata mungkin KK Kuala Kangsar, Kuala kita boleh menang. Bolehkah? Saya pun tak tahulah boleh tak boleh. Tetapi ini terpulang kepada saudara-saudara dan saudari-saudari. Kuala Kangsar satu bandar bersejarah, betul? Dekat 200 tahun. Mungkin tak pernah adalah dalam 2 minggu ini Kuala Kangsar begitu sibuk, begitu ramai VVIP datang. Perdana Menteri, timpanan Perdana Menteri, menteri-menteri yang penting semua datang. Tetapi sama ada kita boleh menulis sejarah, mencipta satu keajaiban. You can write history and create miracle. 能够写历史、创奇迹，能够吗？写历史、创奇迹，对不对？ Biasa kita pergi sekolah untuk baca sejarah. Bila mana ada peluang untuk mencipta sejarah. Esok saudara-saudara dan saudari-saudari adalah peluang emas untuk menulis sejarah dan membuat a miracle, keajaiban, to write history, to create miracle. Kita ada banyak bendera kecil dalam sejarah Malaysia. 60 tahun Merdeka tahun 57 sampai sekarang 60 tahun adalah by-election yang penting, mustahak. Tetapi tak pernah berlaku semacam Kuala Kangsar, Sungai Besar, 2 by-election ini. Kalau kita boleh menang, kalau besar, kalau 假使我们能够明天成功胜利, kalau kita boleh menang, ini akan jadi berita dunia, a world news. You will create history, bukan sahaja dalam Malaysia, dalam Kuala Kangsar, di Perak, di Malaysia. Ini mustahak, tetapi lebih mustahak mencipta sejarah di dunia. You will be reported in America, in Australia, in UK. The people of Kuala Kangsar, the people of Sungai Besar have stood up against Najib. Percaya tak? Percaya tak? Yang biasa by election mustahak untuk negara saja, tak pernah menjadi berita dunia. Tapi dunia tunggu. Bukan Malaysia tunggu, bukan KK Sungai Besar tunggu, dunia tunggu. Sudah lebih 1 tahun dunia ada buat laporan Malaysia menghadapi cabaran sebagai satu failed state, satu negara yang gagal,一个失败的国家，跟那个不像样，政治、经济、教育、各领域节节向后退，对不对？
semua bidang kita mundur, semua bidang kita tidak boleh maju. Nampaknya sebuah negara yang begitu kaya, begitu ada harapan. Bila kita mencapai merdeka, kita selepas Jepun, negara yang bangun, maju dan makmur. Sekarang belakang Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan 50 tahun dahulu begitu mundur, begitu miskin. Sekarang semua begitu maju dan moden dan makmur. Dan kalau kita tak berjaga, kita akan ditinggalkan oleh Vietnam, Philippines dan Indonesia. Betul? Betul tak? Kenapa? Kenapa kita menghadapi masalah semacam ini? Kenapa kita tak boleh terus menjadi negara yang among the best in the world? Tengok baru-baru ini apa yang berita 2 hari dahulu. Kita ada 4 orang Sarawak jadi hostage, kidnap oleh Abu Sayyaf di Sabah. Nasib baik mereka dibebaskan. Tetapi keluarga tanya, mana tu 12 juta ringgit? 1200万去哪里？警方说 Zahid 说没有还人质啊，没有还钱，没有钱给这些阿布塞人啊。但是有关的家属说，1200万交给政治部啊，叫散达干的银行交给政治部，那笔钱交给谁？内政部长说交给，不是交给阿布塞亚，是交给一个回教的慈善的机构，做好事，做善事。你们相信吗？你们相信吗？不相信。Katakan Zahid, apa Zahid kata? Dia kata, oh tak bayar ransom lah. Tak bayar ransom. Itu wang kita terima kepada satu badan Islamik untuk charity. Untuk charity. Adakah kita percaya? Percaya kah? Tidak. Percaya apa kerajaan kata kah? Tidak. Kata kalau satu kerajaan apa mereka kata, rakyat pun tak boleh percaya. Mana kita boleh terus percaya kerajaan UMNO dan Barisan Nasional? Betul? 假设我们不能够继续的相信他们所说的，明天我们就教训国政，教训好不好？Tomorrow we teach them a lesson. Don't tell all this untruth. Dan sangat sedih apa kita baca lagi 4 orang kidnap, diculik. 很痛心在看，哇，又再4个人被抓。马来西亚变成这样子的国家。我们在sungai besar 2个渔夫，因为2个移民，因为印尼被抓，也是放了他们想办法放他们。为什么我们在我们的国家，在我们的国土，我们的海域，我们政府不能够保证他们的安全？这个是政府是一个失败的政府。Kenapa kita tidak boleh menjaminkan bahawa keselamatan semua rakyat Malaysia, sama ada di Sabah, sama ada di Sarawak, sama ada di Sungai Baru? 2 hari dahulu 2 orang nelayan dibebaskan daripada Indonesia. Kenapa? Pilihan kecil atau dibebaskan? Kalau tidak ada pilihan kecil, apa nasib mereka? Inilah menunjukkan satu kerajaan yang gagal untuk menjalankan tugas yang pokok. Apa tugas pokok satu kerajaan? Untuk memastikan semua rakyat adalah selamat. Kalau tak boleh menjaminkan keselamatan rakyat, kerajaan itu sudah gagal. Dan masa sudah sampai untuk tukar kerajaan. Betul? 时间到来，要来改朝换代，对吗？Dan sebab itu
pelihara kecil esok orang kata itulah barulah untuk menentukan siapa menjadi ahli parlimen yang baru. Bukan, sebenarnya lebih mustahak daripada itu. Bukan sahaja akan buat keputusan siapa akan menjadi ahli parlimen yang baru untuk Belakangsa, tetapi lebih mustahaknya akan menentukan masa depan UMNO, Barisan Nasional, masa depan Najib Razak. Mau Najib turun tak? Mau Najib turun tak? Jauh Najib sihat hai? Jauh Najib sihat hai? Kalau esok 60 tahun UMNO tak boleh kalah di Belakangsa pun sungai besar. 60 tahun kubu, 60 tahun traditional stronghold. Paulo Ichia 60 年 mereka pun boleh kalah. Apa artinya? Masa depan Najib in the balance. Mungkin bukan serta-merta, tetapi dalam 2 tahun ini sebelum PIU ke-14 yang tentu perlu diadakan 2018, masa beliau boleh ditentukan, atau kalau dia terus menjadi Perdana Menteri, PIU 14 rakyat tumbang UMNO dan BN, jatuhkan Najib. Betul? Bolehkah? A new dynamics in the UMNO will take place. Kita Pakatan Harapan. Malam ini tadi Dato' Saifuddin kata, wah ini macam hari raya, macam kita celebration. Bolehkah? Tapi lebih mustahak malam ini menunjukkan bahawa kita ada harapan. Ada harapan untuk rakyat, ada harapan untuk negara. Ada harapan enggak? Pakatan Harapan bahawa kita boleh ubah nasib kita. Dan kalau esok kita boleh membuatkan sejarah, kita sampai message kepada Najib, selain daripada beliau tukar dasar-dasar, bagaimana boleh tukar? Semacam untuk mengadakan satu accountability mengenai skandal 1MDB 55 bilion ringgit. Besar kah? Besar tak besar? Tun Mahathir semalam ada di sini bukan? Dia kata perlulah satu lori untuk tunai 1 juta ringgit. Kalau begitu bukan 2,6 bilion ringgit dalam akaun Najib. Sekarang sudah kita sebut 4,2 bilion ringgit dalam akaun beliau. 4,200 lori perlu untuk wang itu. 6 bulan saya digantung dalam parlimen. 6 bulan. Kenapa? Adakah saya curi, rompak, bunuh, makan duit? Tak ada. Saya digantung dari parlimen 6 bulan oleh kerana kita mahu Perdana Menteri jawab 2 soalan. 2 soalan simple. Oleh kerana skandal 55 bilion ringgit 1MDB, skandal 4,2 bilion ringgit donation. Duit dari mana? Betul? Duit. Soalan pertama, duit dari mana? Soalan yang kedua, duit pergi mana? Betul? Kita soalan kita semua mau tanya, duit dari mana? Duit pergi mana? Duit dari mana? Duit pergi mana? 55 bilion
billion. Palakangsa adalah 37,000 pemilih-pemilih. Kalau kita we distribute to the 27,000 voters. How much will you get each of you? Kira? Mental arithmetic 55 billion 550亿，假设分给37,000的江沙的选民，一个人拿多少？一个人拿多少？手上看，一个人能够拿到150万。我加回了，加回了。Setiap pengundi boleh dapat 1,5 juta ringgit. Tak perlu by election lah, bagilah. Jangan ada skandal begitu besar. Atau kita tengoklah dalam account kita, bank account kita, berapa zero kita ada? Berapa zero? 1,000 ringgit, 3 zeros. 10,000 ringgit, 4 zeros. How many zeros do we have? Your bank account ada? 有几个零在我们的银行的户口里面？4个零就有了，5个零就有了，6个零，7、8、9、10，6个零有没有？Adakah 7, 8, 9, 10 zero dalam account bank? Adakah? Mana ada? Kalau ada cabai了。55 bilion ringgit 10 zero 10 zero. Sampai sekarang Najib dan kerajaan tak boleh memberi jawapan, tak boleh memberi kenerangan. Duit dari mana? Duit pergi mana? Duit dari mana? Duit dari mana? Tetapi seluruh dunia kata inilah investment, inilah money laundering, inilah corruption. 全世界7个国家的调查，这个是洗黑钱呐、洗黑钱，首相洗黑钱啊，可以不可以？不可以。马来西亚洗黑钱啊，可以不可以？可以。现在我们欠，到处欠钱550亿，kita utang 50 billion ringgit. Kalau Ministry of Finance, kalau kerajaan, kalau YMP tidak boleh bayar, siapa bayar? Siapa bayar? You and I, our children and children, kita perlu menanggung, kita perlu bayar. Adakah ini adil? Adalah itu betul? Adakah ini good governance? Kalau tidak, masa sampai untuk tukar kerajaan. Betul? Tukar kerajaan. Adakah salah tak salah? Adakah jenayah tak jenayah？还政府是不是错？有没有错？没有。假使是民主的话，没有错啦，对不对？Kalau kita buat demokrasi itu hak rakyat. Kalau hak rakyat, kalau rakyat tak boleh tukar kerajaan, mana ada demokrasi? Jangan kata kita demokrasi lah. Tengok United Kingdom, kan Inggris 60 tahun ini, kita pun dekat 60 tahun lah daripada merdeka. 60 tahun ini, berapa kali mereka ada tukar kerajaan? Konservatif, Labour, konservatif, Labour, konservatif, Labour, betul? Berapa kali? 6 kali. 英国换政府换了6次，60年。马来西亚换几次？没有，还没有。Malaysia berapa kali kita tukar kerajaan di Putrajaya? Berapa kali? Zero. Sifa 0 次. Kalau tukar kerajaan, adakah kerajaan Malaysia menghadapi malapetaka, huru-hara, kekacauan? Adakah? Mana ada? 所以他们要给人家一个印象，假使换政府，哇，大灾难了，整个国家遭殃啊，会大乱啊。那你是个民主的国家，所以我们要从江沙开始，明天开始第一步换政府。
mula dengan bola kangsa. Esok dengan besar langkah pertama untuk tukar kerajaan Malaysia, tukar kerajaan Putrajaya. Barulah kita boleh sifatkan kita sendiri sebagai satu normal demokrasi, satu demokrasi yang normal, yang biasa, bukan semacam negara-negara kata mereka demokrasi tetapi tak boleh tukar kerajaan. So, 我们在一个正常的一个民主的国家，要第一步60年了还不够正常，我们要几十步之长，要做100年了。要不要等100年？从江沙第一步开始，好不好？618，618，是马来西亚的开始重生的第一天。Kita mula dengan Kangsa, dengan Senar Baru. Kali langkah yang pertama supaya kita boleh menjadi satu negara yang kita bangga. We hold our heads high when we go abroad. Now we go abroad, can we hold our heads high? 2 tahun dahulu kita malu mengakui kita rakyat Malaysia. Kita kata, bukanlah. Kenapa? Kalau kita kata kita daripada Malaysia, wah, mereka kata, oh, you're from Malaysia, whole plane can disappear. MAS 370 hilang. Sekarang pergi mana pun tak tahu. 240 orang hilang nyawa. Sampai mana? Sekarang mana? Berapa? Dalam apa? Mula-mula kata South China Sea, Straits of Malacca, Indian Ocean. Now we don't know what ocean. Malu. 2 tahun lepas MH17 satu whole plane shutdown. Sekarang baru mula kita boleh dunia sudah lupa, kita boleh mengakui kita rakyat Malaysia. Sekarang lagi kita malu kata mengakui kita rakyat Malaysia. Mereka akan kata, oh, you dari Malaysia, Perdana Menteri korup. Perdana Menteri korup. Bagaimana kita boleh kata tidak, Perdana Menteri kita bersih, not korup. Kalau kita boleh buat, kalau kita tukar kerajaan, betul? Baru tukar kerajaan kita boleh kata, oh, PM kita tak korup. Now, Malaysia is associated with a word, a new word, kleptocracy. Kleptocracy is a difficult word, it's usual word, but now many people now know what is kleptocracy, a corrupt nation. Kleptocracy. Why must Malaysia become a kleptocracy? Did we achieve merdeka to become a kleptocracy? Adakah kita mencapai merdeka tahun 1957? Tunku Abdul Rahman, Tun Razak menjadi Perdana Menteri first and second supaya Malaysia boleh menjadi satu negara yang korup. Adakah itu wawasan kita? Bukan. Sebab itu kita perlulah ubah. Kita berani ubah. Sungai pun Kuala Kangsar mau menang bukan senang. Sungai besar mau menang bukan senang, tetapi mau mencipta sejarah bukan senang，对不对？要做伟大的事情，要能够写历史、创奇迹，不是容易的事情来的。我们要有勇敢、有志气、要有骨气来争取、来改变，才能够实现的。江沙是一个历史性的一个地方。马来西亚开始时候出名的是整个塑胶。Malaysia mula ekonomi masyhur di dunia oleh kerana getah. The first rubber tree was planted where?
The first rubber tree was planted where? Kuala Kangsar, where history was made. Let history be made tomorrow. The first step for new Malaysia. So I hope tomorrow the whole world is watching. Dunia akan tunggu, bukan sahaja rakyat Kuala Kangsar, bukan sahaja rakyat di Sungai Besar, bukan sahaja rakyat di seluruh Malaysia. Whole world tunggu. What is? Sama ada sejarah boleh dicipta di Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Sama ada rakyat Malaysia seleras dengan fikiran dunia. Fikiran dunia, perception dunia ialah One MDB, satu skandal yang besar. Betul? Betul? Tetapi dalam Malaysia tak, Najib tak mengakui, tak mau menghadapi masalah. Dan sebab itu kita mau tunjuk bahawa rakyat tidak memihak dengan Najib. Rakyat seleras dengan dunia. Inilah salah. One MDB scandal is a global scandal that has made Malaysia a kleptocracy. We must change. Kita suara rakyat. Kalau suara KK, suara Sungai Besar boleh didengar esok, oleh kerana tidak ada pilihan raya besar sehingga PRU 14. Kalau tanggungjawab bersejarah itu, rakyat, pengundi-pengundi di Kuala Kangsar, pengundi-pengundi di Sungai Besar esok boleh cakap bagi pihak 30 juta rakyat Malaysia bahawa mereka mahu satu kerajaan yang bersih, bahawa mereka mahu dunia hormat Malaysia, bahawa Malaysia tak mahu menjadi satu kleptokrasi, satu negara yang korup, dan menolak calon-calon UMNO dan BN, dan memastikan bahawa calon-calon amanah mewakili Pakatan Harapan boleh menang, boleh menjadi ahli parlimen. We begin to regain world respect. Kita telah dapat dunia hormat kita. Inilah sebab it's the world responsibility. Satu tanggungjawab sedunia. Pernah menghadapi oleh mana-mana pilihan rakyat kecil di Malaysia. This is the first time. The people of Kangsar, the people of Sungai Baru, you have a world responsibility to save the reputation of Malaysia. It is in your hand. Can you do it? Dan kalau kita buat begitu, tentulah kita boleh memulai satu proses perubahan politik di negara kita. Profesor Tamizi, nuclear physicist, jarang adalah orang yang berkaliber begitu rela tampil ke hadapan untuk menjadi juru cakap rakyat. Dan apabila Rafizi kata bahawa kalau dia menang, dia akan dihantar ke parlimen dan throw a atomic bomb at Najib. Do we believe that he will throw a atomic bomb at Najib? Do we believe? Everybody knows it's a figure of speech, correct? Yes. He will create it in dalam parlimen, berucap mengenai skandal kesilapan besar Najib. Bagaimana boleh throw atom bomb at Najib? Tak mungkin. Tahun 1945, 2 atom bomb, Hiroshima, Nagasaki. The name of the nuclear bomb, little boy, Batman, berat lebih daripada 10,000 pound, 10,000 pounds.
impossible for anybody, even a super weightlifter, untuk throw at anybody. He was a figure of speech. Tetapi Rafizi, ada orang fikir dia literally means it. Kenapa? Something wrong with our education. Our education system sudah jatuh. Kalau kita education system yang baik, tentu tak ada rakyat yang fikir bahawa apa Rafizi kata itu literal from a figure of speech. Itulah masalah kita. Prestasi education, prestasi ekonomi, prestasi politics, kita sudah mundur. We are going backwards. So we must take the first step to restore our greatness. Malaysia can be great. Betul. Malaysia boleh menjadi satu negara yang agung di dunia. Kita ada rakyat, bakat, talent, kita ada resources, berbagai agama, kaum, budaya, bahasa, diversity. Berpakaian ialah kekayaan negara. Tetapi oleh kita ada satu kerajaan yang gagal, yang tidak mau mendengar, mengikuti kehendak rakyat, tidak bersih, tidak demokratik. Sekarang Malaysia is in danger of becoming a failed state. Kita perlulah memula satu kempen untuk selamatkan Malaysia. Sebab itu Tun Dr. Mahathir, saya dan lain-lain, kita adalah berpakat mau selamatkan Malaysia. Betul? Maukah kita selamatkan Malaysia? Maukah kita mau selamatkan Malaysia? Kalau kita mau selamatkan Malaysia, esok ialah langkah yang penting. Tomorrow we vote to save Malaysia. Boleh? Boleh. Lai Chiu Malaysia. Kita tidak bermusuh dengan ahli-ahli biasa, UMNO, MCA, gerakan PAS pun. Kita tidak bermusuh. Kita menganggap mereka, kita semua rakyat Malaysia, kita perlu bersatu padu. Dan sebab itu untuk selamatkan Malaysia, saya buat seruan kepada semua ahli-ahli, tak kira parti, termasuk mereka anggota UMNO, anggota PAS, anggota Barisan Nasional, supaya kita bersama-sama undi untuk selamatkan Malaysia, tolak calon BN UMNO dan sokong calon Amanah dan Pakatan Harapan. Ada kemungkinan bahawa sejarah boleh dicipta esok. Let's hope. Saya 2 minggu ini shuttling between Sungai Besar and Kuala Kangsar. Sungai Besar, Kuala Kangsar. I have no more hope. My home is not Sungai Besar and Kuala Kangsar. Tomorrow I will wait to see where is history will be made. In Kuala Kangsar, or in Sungai Besar, or in both Kuala Kangsar and Sungai Besar. Dalam Kuala Kangsar, kalau sejarah is created in Kuala Kangsar tomorrow night, I will be in Kuala Kangsar to be with you to celebrate the first step. Selamat